Apakah moving average yang paling power? Itu persoalan yang kita nak bincangkan dalam video kali ini. InsyaAllah jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sebelum ini kita ada bincang tentang satu asas lah berkaitan dengan moving average, yang mana kalau kita boleh recap macam mana cara calculation ataupun pengiraan kepada indicators moving average. Okay, so basically moving average ni adalah dia mengambil harga tutup bagi period tertentu. Sebagai contoh, kita ambil moving average 7. Jadi dia ambil harga tutup bagi 7 candle yang sebelumnya, dan dia campurkan semua dan dia bahagikan kepada jumlah 7 tu lah. Okay? Maka dapatlah moving average 7. Kalau moving average 50 pun sama juga. Jadi dia ambil harga tutup bagi 50 candle yang terkini, dia jumlahkan and then dia bahagikan kepada 50. Okey, itu maksudnya moving average 50. Sebelum ini saya juga ada sebut tentang dua most commonly used moving average lah, iaitu SMA dengan EMA, ataupun simple moving average dengan exponential moving average. Dan kita juga ada bincang berkenaan dengan perbezaan antara simple dengan exponential moving average lah. Okey, sesiapa yang belum tengok video tu mungkin boleh tengok untuk kita kuatkan kita punya asas pemahaman berkaitan dengan moving average. Cuma untuk kali ini kita nak bincang berkenaan dengan persoalan moving average mana yang paling power. Okey, tu tajuk pun dah menarik kan. Sebagaimana kita tahu, moving average ni banyak dan kita boleh guna dan kita boleh set any moving average. Sebab contohnya kalau kita menggunakan trading view, kita boleh set kita nak berapa. Tak semestinya jumlah yang tak semestinya angka-angka genap. Contohnya moving average 50, 100, 200. Tak semestinya. Kadang-kadang kita boleh set moving average yang nombor yang ganjil. Contohnya 37, moving average 39. Nanti insyaAllah dalam next video kita akan bincangkan satu strategi. Ini next video lah. Kita akan bincang tentang satu strategi yang biasa digunakan oleh traders di luar sana, iaitu moving average crossover. Yang tu insyaAllah kita akan bincangkan. Dan yang menariknya kita nak bincang lepas ini, lepas video ni insyaAllah, moving average mana yang paling power. Sebab kalau kita guna teknik moving average crossover, kita nak set moving average mana, crossnya mana kan. Sama ada 50 cross 100 ke, 100 cross 200 ke, dan sebagainya. Yang tu kita akan bincang dalam next video. Cuma kali ini kita nak bincang tentang moving average mana yang paling power. Itu persoalan yang kita nak bincangkan dalam video kali ini. So sebagai contoh, saya nak tunjuk kepada anda sekalian, kita ambil contoh Greatech lah. Kita ambil contoh counter Greatech. Saya ambil contoh counter Greatech ni sebab Greatech ni antara counter yang bagus lah dari segi kajian chart pattern, kajian untuk kita guna indicators dan sebagainya. So kita ambil contoh Greatech ni. Okay. So kalau kita masukkan moving average, so kalau kita menggunakan trading view, kita boleh kita boleh masukkan penunjuk ataupun indicators dekat sini lah. Okay, so kita boleh search moving average. So moving average sama ada moving average simple moving average ataupun exponential moving average. Okay, so untuk kali ni kita guna dua-dua lah, moving average dengan exponential moving average. So saya dah masukkan dekat sini, cuma saya hide saja daripada penglihatan anda sekalian. So contohnya kalau kita ambil counter Greatech ini dan kita nak tengok moving average mana yang paling power. Okey.
Okey, sebelum kita bincang berkenaan dengan isu ini, okey, kita kena tahu bahawa moving average ini adalah antara tools yang kita boleh guna untuk kita tengok di mana support dan resistance. Okey, sebagaimana yang kita bincang dalam sebelum ini kan, dalam video berkenaan dengan support dan resistance, kita ada yang static ataupun classical support dan resistance, which is line, horizontal line kan. Yang mana kita tengoklah harga sebelumnya, secara sejarahnya sebelumnya terbentuk puncak-puncak ataupun lurah-lurah harga tertinggi sebelumnya. Jadi itu mungkin ia akan menjadi resistant. Begitu juga yang paling harga terendah yang pernah terbentuk sebelum ini secara sejarahnya. Maka itu juga boleh menjadi garisan yang bersifat support. Okey. Yang tu classical support resistance. Tetapi moving average adalah dipanggil dynamic. Okey, dynamic support resistance. Okey. So kalau kita pasangkan kita punya moving average, bila harga menyentuh moving average tertentu, dia akan memantul ataupun dia akan berfungsi sebagai support dan juga resistance. Jadi ini antara teknik yang digunakan oleh sebahagian traders, okey, untuk membuat entry dan juga membuat exit. Okey, sebagai contoh, sekiranya harga itu cross EMA tertentu, maka itu adalah dikatakan sebagai buy signal. Maka dia akan buy sebab bila dia cross saja resistance itu, kan kita belajar tentang resistance tentu support kan. Jadi bila cross garisan moving average tersebut, maka dengan harapan moving average itu akan bertukar daripada resistance menjadi support. Okey, itu secara umum lah bagaimana teknik setengah traders guna. Jadi moving average ini dia berperanan sebagai dynamic support dan juga resistance lah. Okey, so bila kita bincang tentang mana satu moving average yang paling power, jadi kita kena faham konsep ini, konsep moving average sebagai support dan juga resistance. Okey, so kita nak tengok moving average berapa yang orang kata berperanan ataupun yang akan berfungsi dengan baik sebagai support dan juga resistance. Maka itu kita katakan indikator menunjukkan bahawa moving average tersebut adalah yang power lah. Okey, itu definition kita, operational definition untuk kita punya diskusi kita pada hari ini. Okey, so kita ambil contoh dekat sini saya akan yang pertama saya akan set sebagai 50 So harga tutup EMA dia moving average 50. Okey, so kita tengok yang bawah ni moving average 100 So kita tengok 100 dulu. Okey, saya buka yang 100. Nampak tak tuan-tuan? Inilah moving average 100. Okey, nampak dekat sini bila dia cross, dia terus cross ke bawah. Okey, dan dia naik dan dia menjadi resistance dekat sini. And then bila dia breakout dekat sini, dia menjadi support. Okey, menjadi support. Okey. Dia bila dia naik, dia nak turun balik tu dia akan melantun dekat moving average 100 lah. Dan dia meneruskan kenaikan. Okey. Okey, yeah. So dekat sini sekali lagi nampak tak apa yang berlaku? Dia berlaku lantunan dekat sini. So kita katakan bahawa moving average 100 ini berfungsi sebagai support dan juga resistance lah. Okey, bila dia pecah dekat sini dia turun. Okey, dengan volume yang tinggi dekat bawah ni. Okey, sekali lagi dia cuba naik, cuba pecahkan tak berjaya. Banyak kali dia try dekat sini dan dia pecah. Dan sekarang ni Greatap berada di atas garisan moving average 100. Okey, so persoalannya sama adakah 100 itu adalah moving average yang terbaik ataupun yang paling power. So kita tengok yang seterusnya iaitu moving average 50. Okey, untuk moving average 50 ni saya set sebagai warna biru. So saya buka moving average 50. Okey. So kita tengok sama juga dekat sini. Cuma dekat sini kita tengok nampak macam tak berfungsi sangat lah. Okey, dia turun ke bawah.
Yang ni dekat sini, dekat area sini 100 lebih tepat ataupun lebih kuat lah. Dia berfungsi sebagai support dan juga resistance. Dekat sini dia pecah dan juga dia okey. Cuma bila berada di tengah-tengah ni, okey. Tengok yang ni di sini moving average 50 lebih berperanan sebagai support dekat sini. Okey, sebab 100 dah jauh dah dekat bawah ni. Okey, dia melantun dekat moving average 50, dia naik. Sekali lagi dia melantun dekat moving average 50, naik dekat sini exactly on the dot moving average 50 dekat sini. Dia naik and then dia cross dekat sini. Ni berfungsi daripada support, dia bertukar menjadi resistance dekat sini. Okey, dia turun and then di sini dia naik. Okey, dia pecah moving average 50, berfungsi sebagai support. Dekat sini support tak berjaya, dia turun. Okey, di sini lebih kurang macam moving average 100. Bila dia pecah, dia naik. So sekarang ni sedang berada di atas garisan moving average 50 dan juga 100 lah. Okey, kalau kita ambil moving average 200 contohnya. Okey, kita tambah satu lagi, moving average. Moving average 200 kita ambil yang ni kita ambil moving average, kita buat warna kuning, kita set sebagai 200. Okey. So kalau 200, apa yang tuan-tuan nampak? Okey. Kenapa dia bermula dekat sini? Nampak tak? Perasan tak? Yang ni kita bincangkan dalam video sebelum ini lah. Sebab yang ni candle yang 200 ni, that's why dia start dekat sini. Kalau moving average 100 dekat sini dia bermula. Sebab kalau kita calculate semua ni, semua candle sebelum ini 1, 2, 3, 4, 5 dekat sini sampai 200 baru dia ada dekat sini. Satu dot dapat information. That's why dia start dekat situ lah. Okay. So kalau kita tengok moving average 200, dia jauh sangat daripada pergerakan harga lah. Okay, sebab dia membuat calculation dia mengambil kira 200 candle yang sebelum 200 candle yang terkini maka dia jauh lah daripada ni. Okay. So secara kesimpulannya kalau kita tengok dekat sini, harga yang paling hampir ataupun moving average yang paling hampir adalah 50. Okay, mungkin kita boleh set moving average yang seterusnya. Sekejap, saya boleh masuk tak satu lagi. Tengok Okay, satu lagi kita ambil yang 20 moving average 20. Warna purple Yang ni kita set moving average 20, harga tutup. Okey. Kalau kita tengok moving average 20, dia lagi hampir lah dengan pergerakan harga. Dia lagi hampir dengan pergerakan harga. Dan kalau kita tengok sini, dia berfungsi sebagai support moving average support, discount support. Okey, dia sentuh ni dan melantun balik, sentuh dia melantun balik. Okey, dekat sini dia tak berjaya menjadi support, dia pecah, dia turun dan menjadi resistant, tapi pecah dekat sini, dia naik jadi support. Okey, jadi support and then dia pecah kat bawah ni jadi resistant. Okey, resistant tersebut pecah, dia naik dan dia menjadi support. Jadi support dekat sini, support. Okey, dah pecah dekat sini dan dia turun and then dekat sini dia melintas moving average 20. Okey, di sini menjadi support, pecah support and then dia jadi resistant kat sini dan pecah. Okey, jadi support dekat sini. Nampak cantik pergerakan dia, follow dia punya moving average 20. Baik, yang ni adalah counter Gretak Mungkin kita boleh tengok counter lain Counter, contohnya saya ambil counter counter yang ni bukan Bicon yang ni contoh saja Okey. Kalau kita tengok dekat sini, mana yang lebih tepat dari segi berfungsi Franken kita tengok yang ni 20, yang ni 20, yang ni 50, 100. Okey. Nampak tak perbezaan dia tuan-tuan
Kalau okey, yang ni antara benda yang sangat penting lah untuk kita ketahui iaitu moving average ini dia berfungsi apabila berlaku trend. Okey, maksudnya counter itu tengah trending, sama ada tengah menaik ataupun tengah menurun. Tetapi apabila pergerakan harga membuat sideway, fungsi moving average ini berkurang. Maksudnya dia tak ada function sangat. Jangan kita menggunakan moving average dan kita rely kepada moving average apabila price action itu membuat sideway. Okey, bila dia buat sideway, dia dah tak relevan dah. Dia kurang relevan. Okey, moving average ni penting apabila dia tengah membuat trending lah. Sebagaimana yang kita tengok dekat sini, apabila dia berlaku sideway dekat sini kan, bila dia berlaku sideway, dia dah haywire dah dekat sini. So dia tak berfungsi sebagai support dan resistance lah, sebagaimana apabila dia berlaku trending. Sebagai contoh dekat sini, bila dia tengah trend, dia tengah uptrend, so moving average 20 berfungsi sebagai support. Okey, bila dia pecah, dia akan berfungsi sebagai resistance lah. So dekat sini tengah trending lagi, dia berfungsi MA berapa ni? MA 50 ni berfungsi sebagai support. Okey. Cuma itulah, kena be aware bila dia berlaku sideway, kita jangan rely sangat kepada pergerakan moving average. Okey, jadi persoalan yang kita nak buat rumusan lah. Apakah moving average yang paling power? Okey. Yang ni berdasarkan apa yang guru saya pesan. Antara moving average yang orang kata wajib ada lah dalam kita punya kita punya chart kan. Bila kita buat decision, sama ada kita nak keluar, nak masuk dan sebagainya, antara moving average yang paling penting untuk kita tengok adalah moving average 50, dan lebih khusus kepada MA50 lah. MA50. Sebab itu kalau kita tengok diskusi antara trader-trader yang profesional kan, antara MA yang paling power khususnya untuk dijadikan support, dynamic support dan resistance adalah MA50. Okey. So MA50 ni, sebab tuan-tuan semua kan kita belajar tentang, saya pernah sebut tentang crowd psychology, self-fulfilling prophecy kan. Jadi kebanyakan pelabur dan juga pedagang di luar sana, especially yang swing traders ataupun short term punya traders, mereka menggunakan MA50 sebagai dia punya indicators yang penting, sama ada untuk entry ataupun untuk exit, untuk dijadikan support dan juga resistance dan sebagainya. Jadi MA50 antara indicators ataupun moving average yang orang kata sangat penting lah. Okay. That's why kalau tuan-tuan semua tengok, cuba buka mana-mana counter yang tengah trending especially, cuba tuan-tuan tengok bagaimana MA50 ni berfungsi sebagai support dan juga resistance. Okay. Bagaimana MA50 menjadi support dan juga resistance, yang mana ada satu teknik yang diajar oleh guru saya. Antara tips lah yang diberitahu adalah bila kita nak buat entry, contohnya teknik breakout. Okey, teknik breakout kita kena tengok, walaupun dia harga tu membuat breakout, tetapi kita kena be aware, sekiranya breakout itu harga semasa untuk kita buat entry itu terlalu jauh dengan MA50 MA50, maka kita kena be aware lah. Kita kena be careful, be extra careful, sebab kemungkinan walaupun dia berlaku breakout, tetapi ada kemungkinan yang lebih tinggi untuk dia membuat pullback, untuk dia kembali kepada garisan moving average. So itu antara tips dan juga trik lah macam mana kita menggunakan moving average sebagai indicators untuk membantu kita dalam membuat decision berkaitan dengan trading kita. So untuk next, insya-Allah kita akan bincangkan tentang satu strategi yang biasa digunakan oleh pelabur dan juga pedagang yang biasa di luar sana.
iaitu teknik moving average crossover. Okey, so insyaAllah kita akan bincangkan, saya akan share apakah berdasarkan kajian apakah moving average apakah moving average yang biasa digunakan yang paling profitable, crossover yang mana, sama ada 100 cross 50 ke 50 cross 200 ke dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam video yang seterusnya insyaAllah. So itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan juga kalau boleh komen di ruang komen di bawah. Mungkin ada sebarang pembetulan ataupun any wrong information ke, saya share dengan anda sekalian, mungkin anda boleh turunkan ruang komen di bawah lah insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.